Okey, tajuk ni merupakan tajuk yang penting, okey. Sebab sekarang memang semua akan ada dalam kertas 1, dalam kertas 2 semua ada. Okey, lakaran graf ni penting kenapa? Dia mudah je. Okey, saya ajar dia ada cara sebenarnya. Mungkin kamu dah belajar juga dalam maths sebab tajuk ni ada dalam maths tingkatan 5. Tajuk apa dia tajuk dalam maths tu dia ada dia punya tajuk panjang sikit tapi ada trigonometri jugalah. Dan dalam maths pun dia ada ajar lakaran graf ni dan dia menggunakan formula. Tapi macam saya ni, saya lebih kepada saya tak nak budak terikat pada formula. Tengok soalan awak jawab sebab soalannya pun lakar. Bila lakar maksudnya dia tak perlukan skala. Okey, dia tak macam plot. Kalau plot awak kena ada skala. Contohnya kita kata 2 unit, 2 cm berapa unit semua-semua macam tu. Tapi ini bila dia sketch, dia lakar, jadi kita tak perlukan dia punya skala. Bila tak perlu skala, maksudnya kita boleh, ibaratnya saya cakap pelajar sebenarnya tutup mata nak lukis pun boleh. Itu kalau nak dapat 1 markah lah. Okey, jadi dekat sini kalau awak tengok, saya akan tunjuk awak macam mana nak buat graf ni. Okey, dia general form. Okey, saya tunjuk dulu bentuk arm dia. Di mana bentuk arm tu maksudnya you kena tahu. Graf kita ada 3 jenis graf. Okey, siapa yang dah belajar, okey, you boleh recall balik. Yang belum belajar kena tengok betul-betul. Tapi dalam maths ada dah tajuk ni dah. Okey, graf kita adalah y equals to general form A sin BX. Okay, then kita ada graf y equals to a cos bx and one more y equals to a tangent bx. Okay, apa A? A tu dia punya amplitude ataupun maximum and minimum. Jadi graf sin start from origin point iaitu kosong, dia akan gerak macam tu dan begitu. Ini kita panggil dia one cycle. Okey, dalam bahasa Melayu kalau istilah dalam maths tu dia gunakan tempoh tak silap saya. Macam itulah. Okey, one cycle. Kemudian A. Apa A? A ni maksimum ataupun amplitude dia dan bawah dia adalah negatif A. Macam tu. Okey, awak ingat ya, saya tak menggunakan formula. Dia ada formula sebenarnya. Formula dia one cycle means one cycle tu maksudnya menghasilkan satu putaran. Ini separuh, ini one cycle. Untuk one cycle ni, formula dia sebenarnya kalau ikutkan dia buat 360 darjah bahagikan B. Jadi nanti saya tunjuklah tapi sebab saya tak menggunakan formula ini. Saya ajar terus je lakar. Tengok soalan terus lakar. Macam tu. Cuma saya nak tunjuk juga kamu bahawa dia ada formula. Saya takut nanti cikgu kat sekolah guna formula jadi kamu macam confused sikit. Jadi cuma saya lebih kepada tanpa menggunakan formula. Okey. Kemudian macam mana pula cos? Cos pula dia akan tengok di sini sama juga dengan sin. Bentuk dia cuma cos dia start daripada atas. Macam tu. Dan dia akan buat, cos tu sebenarnya dia akan buat daripada sebelah kawasan negatif. Macam tu. Then itu baru separuh. Okey, then kita akan gerak lagi. Okey, dia sini sepatutnya macam tu. Tapi sebenarnya graf kita ni daripada kosong, bermakna yang kat sebelah sini kita tak nak. Jadi sebenarnya graf cos dia akan terus lagi. Macam tu. Jadi kalau kita tengok ini seolah-olah suku bulatan, ini separuh, ini suku lagi. Bila kita cantumkan, kalau kita cantumkan dia, dia jadilah satu lagi one cycle. Itu maksud dia. Okey. Tapi untuk maksudnya dekat sini untuk graf cos, yang itu je lah. Itu graf cos. One cycle dia macam tu. Istilah graf cos bila marking scheme dia kata ada tak telinga? Ada tak telinga? Dia nak ada macam tu. Sebab ramai pelajar nanti lukis graf cos dia jadi macam ni. Pemeriksa akan tolong sambung. Bila dia nampak tajam, ini bukan graf cos. Maka markah pertama kamu tak akan dapat. Jadi P kosong. Markah dia 3 hingga 4 markah. Jadi rugi kalau kamu tak kuasai betul-betul. Dan cos ni juga bahaya. Kenapa? Pelajar bila cikgu kata jangan tajam, dia terlampau berhati-hati, dia buat macam tu. Jadi pemeriksa akan tolong cantum. Sekiranya dia nampak kat sini straight line pun habis. Dan satu lagi graf yang tak cantik, pelajar akan buat bentuk macam ni.
Okey, kalau awak tengok tadi, awak tengok saya buat untuk graf ni, okey, awak tengok saya letak warna pink. Ni awak tengok sini pink ni pergi sini, saiz dia kecil. Pink ni pergi sini, saiz dia besar. Sebenarnya, okey, kalau awak tengok dekat sini, warna dia, oh sorry. Oh, kejap ada orang. Okey sebenarnya kalau kita balik pada kita punya gambar tadi, okey kalau awak tengok dia okey tengok untuk sign dia akan ada titik sini biru ni dengan sini. Biru ni dengan biru ni dengan yang ketiga. Saiz dia mesti sama. Okey jarak di antara warna tu mesti sama. Saya guna dark blue. Sini sampai sini sampai sini dia mesti sama. Ini dengan ini jarak dia mesti sama. Tapi untuk kos awak tengok dia bermula dengan yang kecil. Bermakna yang first ni dia tak sama dengan yang second ni. Kenapa? Sebenarnya first ni dia pergi sini. Macam tu. Itu graf kos. Sebab tu tadi kalau awak tengok saya lukis graf kos daripada kawasan negatif dan saya akan padam. Kenapa saya padam? Sebab soalan tak nak pun kawasan negatif. Dia nak daripada kosong biasanya. Okey, itu general form. Saya kena tunjuk dulu. Di mana bentuk-bentuk dia. Sin, you start from origin point. Cos, you tengok y-intercept dekat atas. Saya tunjuk semua untuk graf yang positif. Graf negatif macam mana? Opposite. You patah balik, turun ke bawah. Macam tu saja. Okey, macam mana negatif dia? You tengok, saya akan buat dekat sini. Saya guna yang warna pink. Kalau positif yang hijau, so negatif dia yang macam ni. Itu graf negatif sign. Untuk cos, graf negatif dia macam tu graf negatif cos. Yang warna pink. Okey. Jadi saya tunjukkan dulu kat situ. Dan sebenarnya untuk lakar graf ni, okey, kamu tengok saya buat mungkin macam senang ataupun macam tak berapa cantik ke sebab saya guna skrin ni dia licin. Tapi kalau kamu buat sendiri nanti kamu akan tengok macam mana senang ke susahnya lukis graf ni. Kan Haikal itu dah berapa kali dah. Mula-mula tak cantik dan alhamdulillah yang lately ni saya tengok dia buat dah cantik dah. Graf ni nanti saya akan jumpa pelajar buat graf dia jadi macam botol. Jadi macam botol. Kenapa saya kata macam botol? Saya buat, awak kalau tengok saya buat landai tau. Macam tu. Macam tu. Pelajar akan buat nanti macam tu, macam tu. Tak boleh ni. Ini tak boleh. Sebab apa? Graf kita nanti ada graf yang reflect. Reflect maksudnya dia dipantulkan. So bila dipantulkan, kalau yang macam saya buat ni, dia akan jadi macam ni. So dia tak akan bercantum kat sini. Tapi kalau awak buat macam ni, kalau dipantulkan, nampak dia jadi bercantum. Jadi M kecil. Tak mau. Ni salah. Yang ini betul. Sebab dia tak nak bercantum. Okay. So nanti kita tengok. Dan apa yang saya cadangkan dekat pelajar untuk pastikan graf kamu dapat dengan cantik. Okay. Sebab saya pernah jumpa 1 tahun tu. Pelajar memang tak pandai nak lukis dengan cantik. Diorang nak beli pembaris yang fleksibel tu. Tak payah. Sebab pembaris tu besar. Awak nak bengkok-bengkokkan lagi susah. Jadi saya suruh dia orang buat apa tahu? Saya suruh dia orang beli pemadam yang agak besar sedikit tu, kan pemadam bentuk 4 segi, saya suruh dia orang potong. Saya suruh dia orang potong macam tu. Cantik-cantik lah. Jadi bila dia dekat Dewan Peksa, dia letak pemadam ni, letak atas sini, dia tekap je. Lepas tu nak ke bawah, padam ni dia pusingkan, tekap saja. Memang mudah. Okey. Kalau kata pemadam tu sayang tak nak potong, saya suruh dia orang potong pembalut pemadam. Pemadam Faber-Castell semua kan kadang-kadang ada pembalut dia warna hitam tu yang kertas tu kan. Yang kertas tu awak buka, awak potong siap-siap. Lepas tu nak masuk Dewan Peksa tu awak seletik lah elok. Nanti bila awak nak guna awak buka, itu bukan meniru. Jangan tulis formula ke apa dekat kertas tu, tak mau. Tapi kertas tu macam alat awak yang digunakan. Supaya graf awak cantik. Kalau tak, nanti bila awak lukis ni, lagi satu, awak akan buat double line. Tergaris, tergaris, tergaris. Tak mau. Dia punya graf mesti smooth, cantik satu line macam tu saja. Okay. So, itu graph sine, graph cos and one more is tangent. Okay. Tangent ni, dia macam cos. Kenapa saya kata macam cos? Dia akan bermula di kawasan negatif. Ini garis putus-putus. Okay, dalam maths dah belajar belum tajuk ni? Dah belajar belum maths? Belum. Belum juga Oh, lambat juga Okey.
Sebab semalam macam kita mungkin akan bersekolah bulan 9, tapi macam sekolah saya, apa yang dimaklumkan, pelajar tak akan datang semua. Sekolah saya ramai student, 400 lebih tingkatan 5. Jadi dia orang akan bergilir. Dia akan buat sistem bergilir sekolah. Jadi minggu ni budak kelas ni datang, minggu depan kelas lain pula datang, macam tu. Jadi macam sekolah saya, naik je sekolah ni budak akan mula peksa. Then trial bulan 10 tak silap saya. Jadi banyak lagi lah tu kalau topik tak habis lagi kan. Okey, tengok sini. Jadi graf tangent. Macam mana tangent? Awak tengok saya gunakan warna hitam. Okey, graf tangent dia akan buat daripada origin point, garis macam tu. Titik ni dia akan dari sini macam ni, naik atas begitu. Dan ini. Okey, ini dia punya satu putaran dia atau one cycle dia atau dalam kat sini. Kenapa saya katakan macam tu? Kalau awak tengok, atas ni ada 2, bawah ni ada 2. Total ada 4. Jadi kalau kita cantumkan sebenarnya ini oval, kalau saya belah 4, dia jadilah 4 keping ni. 1, 2, 3, 4. So ini 1, 2, 3, 4. Kalau saya cantumkan dia akan jadi bentuk begitu. Okey? Tapi untuk tangent ni dia akan gunakan kalau untuk tadi saya kata untuk sin dengan cos formula dia adalah 360 per B. Untuk tangent dia guna 180. Sebab tu saya tak nak kamu hafal formula tu. Jadi apa yang kita tengok, you tengok sini macam cos tadi sama kat atas ni A, sini negatif A. Tangent pun sama. A kalau dia 2 baris lah awak buat letak 2. Ke bawah negatif 2 kosong. Dan kalau awak tengok tangent ni sebenarnya dia tak ada maksimum minimum. Ni dia akan naik sampai mana? Infinity. Tak ada tempat nak berhenti. Cuma garis putus-putus ni kita panggil dia garis asymptote. Di mana garis ini merupakan garis yang tak akan disentuh oleh graf. Sebab nilai ini, okey, contoh kat sini kalau awak tengok sini 360. Okey, sini awak punya 180. Okey, so ini adalah 90. Jadi kalau awak tekan kalkulator, nilai tangent 90 contohnya, kan? Jadi awak tak akan dapat nilai tu. Okey, cuba sekarang tekan tangent 270 berapa? Berapa? Math error kan? Itulah maksud dia. Tangent 90. Math error juga. Kenapa? Tu dia 90 dan 270. Dia merupakan garis asymptote di mana garis itu merupakan garis yang tidak disentuh oleh graf tangent. Graf tangent tu sekadar menghampiri tapi dia tidak akan menyentuh pada garis putus-putus tu. Macam tu. Okey. Jadi kita kalau untuk graf sin dengan cos, kita akan ada maksimum and minimum. Tetapi untuk tangent dia tak ada maksimum minimum. Maksimum and minimum untuk tangent adalah infinity dengan negatif infinity. Sebab graf ni dia akan turun sampai mana tak tahu. Tak ada. Dia tu. Ni garis putus-putus pun turun. Apa dia? Saya tanya sekejap boleh? Ya. Sebab dia tak ada 2 points touching cikgu. Yang mana? Yang tangent tu. Tangent tu untuk macam mana? Tangent tu dia tak ada apa cikgu cakap tadi yang apa? Minimum dengan maksimum sebab dia tak ada 2 points touching. Dia tak ada. Bukan. Maksimum minimum tu maksudnya last nilai paling tinggi dengan yang paling rendah. Maksudnya kalau cos awak tengok cos dengan sin dekat sini graf dia paling tinggi. Ini paling rendah. Ini cos paling tinggi dekat sini, paling rendah kat sini. Tapi tangent ni dia tak ada. Dia tak akan ada maksimum minimum. Maksudnya dia tak ada limit. Dia tak ada limit dia untuk paksi Y dia. Faham tak? Faham cikgu. Paksi X ada. Paksi Y dia tak ada limit. Kalau untuk tangent dia akan bergerak je macam tu. Okay. So itu untuk tangent. Jadi saya dah bagi tahu kamu ada formula untuk menentukan one cycle tu. Tapi saya akan ajar kamu tanpa menggunakan formula. Sebab soalan kata sketch graph. Lakar. Bila dia lakar sebabnya lebih mudah. Kalau soalan kata plot, yes. Kalau kamu tengok sebenarnya dalam buku dia ada ajar pelajar menggunakan X sini Y. So dia buat sudut kosong 30 darjah, 60 darjah. Ini kalau soalan kata plot.
Kalau dia kata plot, yes, kamu kena tekan semua nilai-nilai ni dan kamu kena plotkan titik demi titik pada kertas graf. Tapi soalan ini sketch. Okey, lakar. Bila dia lakar, maksudnya tak perlu kamu kira guna kalkulator. So, kita boleh guna cara yang saya akan tunjuk ni. Okey, siapa yang dah belajar tajuk ni, cikgu kamu ajar guna buat jadual ke terus lakar? Cuba share kat saya siapa yang dah belajar tajuk ni. Buat jadual cikgu. Buat jadual. Okey, lepas ni kau jangan buat jadual. Mari aku tunjuk kau guna cara ni. Tak payah guna jadual. Guna jadual, cikgu guna berapa titik? Sudutnya? Apa Banyak. cikgu? Maksudnya, cikgu guna jadual. Maksudnya, dia buat kosong berapa? 30 ke 60, 90. Macam tu? Tak cikgu, dia buat 0, 90, 180 macam tu. Okey, tapi maksudnya sebenarnya nilai tu tak semua soalan boleh guna nilai tu. Okey, lepas azan saya tunjuk kejap. Lepas azan. Oops, sorry. Tutup pintu bilik ni. Masjid. Oh. Dia hari Jumaat, Ustaz pergi kat masjid juga. Suruh Papa tutup pintu tu, Papa. Pintu tutup. Lah, saya tutup aircon, tutup pintu bilik Papa lah. Dah tutup ni? Tutup. Semua close. Lah. Okey, tengok saya tunjuk kamu. Tadi saya guna general form, saya gunakan huruf A dengan B. Sekarang awak tengok soalan saya Y. Allah berjap. Y equals to ni 3 sin 2x from 0 to 360. Okey, macam tu. Okey, jadi kenapa saya gunakan garis kertas bergaris ni? Saya nak tunjuk dekat kamu bahawa kamu jawab nanti dalam kertas dalam test pad. Jadi kamu gunakan macam ni. Contoh dia 3 kan? Bila dia 3, jadi apa yang perlu kamu buat? Kita ambil 3 baris. Okey. So 3 dia adalah 3 baris. Seperti biasa buat paksi Y,
Okey, 1, 2, 3 buat paksi X. Guna pembaris Okey, buat macam tu. Okey, kemudian soalan dia sin. Tadi kalau awak tengok saya dah kata dah kalau dia graf cos dia akan bermula daripada negatif. Maksudnya dia akan ni dari sini dengan sini. Tapi untuk sin dia daripada origin point. Iaitu daripada titik asalan. Jadi apa yang perlu kita buat, kita punya graf ni, kita tak perlu guna skala. Tapi lukisan kita mesti sama saiz. Dia tak adalah sampai ukur tapi memadai dia nampak yang kamu punya gambar graf kamu tu balance. Okey. Contoh dekat sini dia 3. Bila 3 saya akan letak ini kosong. 1, 2, 3. Saya letak 3 baris ke atas. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 ke bawah. Kenapa saya guna baris ni? Sebab soalan ini nanti ada reflect, ada tambah, ada tolak. Jadi kalau kita dah letakkan siap-siap satu baris ni satu nilai, memudahkan kita nak cari nilai apa kalau dia tolak atau tambah. Nanti awak tengok Okey, dia kata sin 2x. Sin 2x saya akan buat, saya akan ambil pembaris. Biasanya saya akan suruh pelajar ukur pembaris. Letak titik, letaklah 2 cm ke. Ikut kamulah janji dia sama saiz. Okey, sama saiz. Okey, titik ni nak berapa banyak contohnya. Ikut awak lah. Kalau terlebih pun tak ada masalah. Sebab masa kita lakar nanti kita dah boleh nampak. Graf kita sin positif. Sin positif akan ke atas. Okey, graf kita sin positif. Sin positif akan ke atas. So, bila ke atas, maksudnya saya kena ada titik maksimum. Titik maksimum saya. Di antara titik ni, saya letak bawah. Di antara titik ni, saya letak atas dan saya letak bawah. So, graf sin saya bentuk dia begitu. Nampak? Cikgu nak tanya boleh cikgu? Ya, tanya-tanya. Kan yang kita belajar sebelum ni kan, yang ni kan yang identiti yang sebelum ni, yang kelas sebelum ni cikgu. Identiti belum. Identiti lepas ni. Yang sebelum ni kita belajar untuk menentukan sudut-sudut dia. Oh, so kalau yang tu pun tak ada kaitan dengan yang bab graf ni cikgu? Tak, dia lain langsung. So memang kalau sebenarnya kalau pelajar sekolah saya yang kelas yang lemah sikit, saya tak ajar yang minggu lepas tu. Saya terus ajar ini je. Okey cikgu. Kalau diorang dah okey ni sebab ini 6 markah. Sebab yang hari tu, yang minggu lepas tu, dia 3 markah je dekat kertas 1. Sedangkan dia banyak, sebenarnya banyaklah hukum-hukum. Ada banyak lagi sebenarnya. Yang minggu lepas tu baru basic dia. Sebenarnya dia akan berkaitan dengan identiti selepas ni. Lepas tu kamu ada buat kena proof kan, buktikan, semua tu. Jadi saya biasanya kalau kelas yang belakang, saya ada 4 kelas, saya tak akan ajar daripada awal sampai akhir. Saya akan terus pergi yang ini dulu. Sebab ini 6 markah. Okay? So, so inilah dia graf dia. Jadi maksudnya dia kena sama saiz dia. Jadi kalau awak ukur cikgu macam tak sama je, tu yang saya kata awak kena letak titik-titik tu supaya itu adalah penanda sebagai ukuran kamu. Okey. Jadi kat sini graf dia, you tengok dekat sini yang saya kata 3, ni 3, ini dia. Maksimum, minimum. Okey, awak tengok 360 darjah. Saya letak terus sini 360 darjah. Okey, 360 sebenarnya biasanya saya akan suruh pelajar tukar dia kepada pi. Kenapa? Sebab soalan seterusnya nanti berkaitan dengan pi. Jadi 360 adalah 2 pi. Okey, sini kosong, sini 2 pi, bermakna di tengah-tengah sini adalah pi. Jadi kalau pelajar yang guna sudut, dia akan dapat sini 360, sini adalah 180. So dekat tengah-tengah ini 90. Jadi semua tak penting, yang tu tak penting. Okey? Dan awak tengok, saya lukis nak tentukan bilangan putaran dia tadi, dia punya number of cycle. Which one yang number cycle? Yang ini separuh. Dan ini separuh. Ini 1. Dan ini separuh. Ini separuh. Total dia 2. Kenapa saya ambil 2? Sebab B saya 2. Faham? Saya guna itu. Okey? Dan 3 tu yang saya bulatkan. A tu untuk maksimum minimum. Okey. Dan secara kebetulan kita tengok dia adalah 360 ataupun dia juga sama dengan 2 pi. Jadi kalau dia 2 pi, sini 2, terus saja kamu buat. 2 pi. Maksudnya kita akan buat tu cycle.
Tetapi tiba-tiba kamu tengok soalan ni, dia bukan nak 2 pi atau 360. Soalan punya limit dia bagi X sampai 180. Iaitu sampai pi saja. So kalau dia sampai pi sahaja, apa yang perlu kamu buat? Kamu buatlah sini, tengok ni 2 pi. Jadi kalau pi, berapa putaran kita buat? Berapa cycle kita buat? Half. Ya, one. Bukan half. One. One. Half daripada inilah. Tapi one lah, one cycle. Nampak? Jadi, sebab tu saya kata, kalau biasa saya suruh pelajar, buat je. Nampak je soalan. Kalau lah yang saya bulat ni, contohlah tengok kita tengok contoh seterusnya. Okey, kalau saya bagi kamu soalan. Okey, awak nak tanya, boleh terus interrupt saya. Tanya je terus. Nanti kalau tak, takut lupa kan. Okey, soalan saya Y sama dengan, sekejap saya besarkan pen sikit. Cikgu, memang kalau dia tiga tu memang maksudnya negatif dia pun memang akan sentuh negatif 3. Yes. Ini yang basic tau. Ini basic. Lepas ni soalan kita ada tambah, ada tolak. Macam tu. Ini basic dia memang sama. Dia balance. Okey. Contoh saya buat sini 2. Sini saya gunakan sin. Sini saya buat 3x. Okey. So saya buat garisan 4CY. Okey. Ini saya punya 4CX. Okey. Ini 2 kan? Ini 0, 1, 2. Ke bawah negatif 2. Awak nampak tak? Ini 3. 3 maksudnya kita akan buat 3 cycle. Okay, 3 cycle. So, saya buat di sini titik. Kenapa titik ni? Supaya graf saya sama saiz. Berapa titik sebenarnya terlebih pun tak apa. Buatlah. Sebenarnya dia senang. Kalau 3 B dia 3, kita buat 6 titik. Okay, saya tukar graf ni negatif. So, dia akan ke bawah dulu. Kalau dia negatif, dia akan ke bawah dulu. So, you tengok sini, saya akan buat ke bawah. Okay. 1. 2. 3. 3 ni terus buat 2 pi. B saya ni memang untuk 2 pi. A saya memang untuk yang atas. Dan awak tengok soalan. Contohlah. Soalan tengok-tengok. Dia nak cuma sampai pi. Ini 2 pi kan? Okey, bermakna awak tahu pi awak dekat sini. Bermakna awak dah terlebih lukis. Kan? Ini dah terlebih lukis. Jadi awak padamkan. Kalau dah terlebih, awak padamkan. Padamkan. Okey. Dia sebenarnya dalam peperiksaan kalau awak terlebih, markah tak tolak. Tapi untuk soalan seterusnya nanti saya takut awak akan tersilap. Macam tu. Jadi maksudnya kita buat memang sampai untuk 2 pi. Tetapi macam saya kata tadi, dekat atas ni kita dah boleh kira. Contoh kita tengok, ini 3. 3 cikgu kata sampai 2 pi. Tengok soalan. Soalan nak pi. Bila nak pi kita buat 1/2 putaran saja. Tu yang jadi mana 1/2 iaitu yang ini. Ini 1, ini 1/2 terus pi. Tapi tak salah untuk awak lukis saja sampai 2 pi. Sebab soalan mungkin sampai 3 pi. Kalau sampai 3 pi, contoh soalan yang atas ni, soalan saya dia nak sampai 3 pi. Sini baru 2 pi kan? Jadi awak sambung je lah. Sebab awak tahu tadi 1 pi ada 1 putaran, awak sambung saja. So awak punya graf akan sampai di situ, itu 3 pi awak. Jadi kita tak payah gunakan jadual-jadual tekan kalkulator, tak perlu. Okey, boleh setakat ini untuk sin? Boleh cikgu. Okey, ada soalan tak orang lain? Okey. Okey, kalau tak ada soalan saya teruskan. Okey, kita tengok seterusnya untuk graf dia tak boleh. Okay, kita tengok graf kos. Kos sebenarnya sama je. Kalau ikutkan kos ni sama saja. Okey. Saya besarkan sikit. Cikgu. Ya. Maksudnya 3x tu maksudnya ada 3 kali putar. 3 putaran. 3 cycle. Ni, ini 3 ni maksudnya dia 3. 3 putaran untuk 2 pi. Tapi soalan saya pi. That's why saya padam yang lebih tadi.
Oh, okay. Faham. Okey. Clear? Faham. Faham. Okey. Cikgu, Ya. 3x tu sama 3 pi lah kan? Mana? Ni. 3x ni bukan 3 pi. 3x ni maksudnya 3 putaran. 3 Pi putar kat sini dia gini. 3x ni untuk 3 putaran. Maksudnya kita akan buat 3 putaran. Mana 3 putaran? So kalau graf tu ni tadi negatif kan? Ni setengah, ini 1. Ini 2. Ini 3. 2 pi. Kalau dekat sini 4, kalau dia 4, kita akan buat 4. 1, ni kalau positif lah 1, 2, 3, 4. 2 pi. Semua memang untuk 2 pi. Faham? Faham. Tapi nanti maksudnya tengoklah soalan. Kalau soalan nak pi aja padam. Sebab saya tak menggunakan formula. Okey, sebab saya tengok yang ini sebab yelah dalam peperiksaan, tapi kalau pelajar yang dah biasa, kalau kamu biasa dah menggunakan formula, yelah kadang-kadang bila cikgu kamu dah ajar lebih awal, maksudnya awak dah dapat terima yang itu, terpulang, tak kisah. Awak gunalah yang cikgu awak dah ajar. Tapi kalau macam yang cikgu awak dah ajar tu tiba-tiba awak macam lupa-lupa, so awak guna je yang cara saya tunjuk ni. Okey, kita tengok graf cos. Okey, graf cos Y sama dengan 2 cos X. Soalan saya X sampai ke 2 pi. Okey, sebab soalan biasa memang sampai 2 pi. Dia adalah juga sampai pi, 3 pi ada tapi jarang. Macam tu. Okey, so awak tengok Jadi kat sini kita punya graf maksimum kita berapa? Maksimum kita berapa? 2 cikgu. Yes, 2. So dekat atas ni 2, kat bawah ni negatif 2, sini kosong. Okey, kita buat berapa putaran kat sini? Berapa cycle? 1. Okey, 1. Okey, then kita kata, B dia 1. 1 tu untuk 2 pi. Kita tengok soalan, cantik. Soalan pun 2 pi. Jadi tak payahlah pening-pening. Buatlah 1 putaran. Okey, ingat. Untuk cos, kalau tadi you tengok untuk graph sin, kalau graph sin, kita bermula di origin point. Maksudnya titik yang saya kata kena sama saiz tadi. Tengok ni, dari sini sampai sini. Kan? Tapi untuk graf cos, dia akan bermula daripada kawasan negatif. Jadi awak akan buat titik di sini. Tengok. Saya akan letak titik di sini, di sini, di sini. Maksudnya awak tengok titik yang pink pergi ke pink ni sama dengan pink yang sana. Bermakna kosong pergi ke pink yang pertama ni dia akan kecil. Nanti apa dia? Dia macam setengah. Yes, betul. Dia bermula daripada setengah. Dia sama dengan tangent. Sebab nanti kalau tak, ada orang yang akan tersilap. Dia pergi buat nanti saya tunjuk dulu saya tunjuk dulu yang betul. Okey, so graf kita sekarang, you tengok graf kita nak 1 putaran je, 1 cycle. So cos positif, so kita naik atas. Naik atas. Okey, kita letaklah bawah sini sebagai kita punya penanda. Okey. Jadi ini akan begitu. Okey, dan cos ni dia punya soalan daripada kosong. So negatif kita padam. Inilah 1 cycle untuk cos. Jadi kalau awak tengok, dia bermula daripada terpadam. Okey, jadi kalau awak tengok, dia bermula daripada kecil je saiz dia, kecil. Tapi nanti ramai pelajar akan buat, dia akan buat macam ni. Dia buat gini juga. Jadi mulalah cos dia jadi macam tu. Macam tu. Nampak ni besar. Salah lah. Sebab awak punya dah tak saiz dia tu tak sama. Shape dia dapat. Awak dapat shape. Tapi nanti sebab dia ada markah dia basic dia 3. Tapi soalan kita nanti kalau awak tengok dalam modul tu dia ada tambah, ada tolak, ada modulus. Itu jadi 4 markah. Okey, ini untuk cos. So kalau dia cos negatif, awak balikkan je lah. Jadi dekat sini terus letak sini 2 pi. Kat sini awak punya pi. Dah. Ataupun maksudnya 360 dengan 180. Jadi kita tak perlu nak tekan kalkulator cari nilai ke apa semua, tak perlu. Okey? Okey, satu lagi soalan. Okey, ada soalan? Kalau ada soalan terus tanya. Tak ada
Okey, soalan saya macam tu. Okay, then saya buat X 3 pi. Contohlah. Okay, jadi saya pun lukis graf saya negatif. Cos negatif ke bawah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, negatif 3, kosong. Jadi cos saya dah kata kita akan bermula daripada kawasan negatif. So saya buat titik di situ. Saya buat. Berapa? Okey. Sebenarnya kita tengok dia 2. 2 so kita buat 4. 4 ke 5. Tak kisah. Lebih pun tak ada masalah. Okey. Nanti awak tengoklah dah sampai cukup dia punya cycle dia kita stop. Okey. Cos dia negatif. Negatif maksudnya kita akan ke bawah. Okey. Kita akan ke atas. Kita akan ke bawah. Ke atas. Ke bawah. Okey. So kita akan lukis soalan ni. Dia graf dia negatif. Negatif you start ke bawah. Okay, stop sini. Okay. Okay, jadi saya tak ada negatif. Negatif saya padam. Okay, padam. Okay, jadi kalau awak tengok, okay, saya tak boleh buat sampai, tak muat lah sebab dia grafnya besar. Okay, contohlah saya gunakan sini. Saya ubah soalan saya ubah soalan jap. Sini saya tak ambil 3, saya gunakan 1/2, 3/2. Contoh. Okay, 3/2. Okay, jadi saya ingat tahu ini 2 putaran untuk 2 pi. Okay, saya tutup dulu ni. Saya tak tengok dulu dia punya range ni, saya tak tengok dulu. So, saya nak buat 2, bermakna saya lukiskan lagi. Ini baru 1. Okay. Ini 2. Okay, nampak? Ini 2. Iaitu ni suku, separuh, suku. 1, suku, separuh, suku. 1. Okey, cukup. 2. 2 ni, di sini 2 pi. Di sini you punya pi. Okey, cukup. Okey, tapi tengok soalan. Soalan nak 3/2. 3/2 adalah 1/2. 1/2 adalah antara pi dengan 2 pi. Di sini adalah 3/2 pi. Jadi, yang lebihnya kita padam. Okey, dah terpadam semua. Okey, jadi awak masukkan balik dah. Kalau awak buat dekat kertas graf, tak adalah terpadam semua. Itu, sampailah di situ 3/2 pi. Sebab kita lukis memang sampai 2 pi. Kita memang lukis sampai 2 pi. Lepas tu limit soalan range yang diberi, kamu tengok dan awak sesuaikan daripada soalan. Nak tambah ke, nak tolak ke, macam tu. Okey, setakat ni okey tak? Sebelum saya teruskan pada soalan yang lain. Boleh? Saya rasa okey. Okey, satu lagi kita ambil 3 pi. Kita ambil 3 pi. Soalan dia, okey. Y sama dengan cos. Okey, saya gunakan cos X. Tama-tama. Kita ambil cos 2X. Cos 2X kosong X 3 pi. Okey. So, awak tengok. Jadi, saya buat graf ni graf cos. Graf cos dia positif. Awak nampak A dia 1. Bila 1, jangan gunakan satu line. Nanti graf awak pendek je. Buatlah 1 tu di atas. Negatif 1 tu di situ. Faham? Jadi, limit graf awak minimum guna 2 line. Maksimum guna 4 line. Sebab soalan tak pernah lagi saya jumpa sampai dia punya A dia 5. Kalau 5, naik atas 5, bawah 5, susah nak lukis. Besar jadinya. Cikgu tak apa cikgu kalau skala lain pun. Macam kalau macam soalan sebelum tu, 1 garis mewakili 1. Yang ni cikgu buat 2 garis tak mewakili. apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab tu saya kata tadi, yang saya buat tadi 1 baris 1 sebabnya nombornya 3. Kalau saya nak buat satu nombor tu 2 baris, dah jadi 6. 6 jadi besar tau graf dia. Susah awak nak lukis. Faham?
Okey. Yang ini ada juga pelajar yang buat satu baris tapi kau ya Allah hai belajar AdMath 2 tahun buat graf pendek je. Aduh. Jadi tak naklah guna yang macam tu. Ya Allah budak ni bising betul. Okey. Okey saya padam balik. Sekejap ni saya ingat. Okey. Okey, jadi minimum gunakan 2 baris, maksimum guna 4 baris. Macam tu. Okey, then ni guna pembaris. Okey. So sekarang A dia 1, tapi saya letak 2. Dia macam skala dia lah, tak ada masalah. Okey je. Okey, you tengok sini 2. 2 maksudnya 2 putaran. Okey, graf cos kita bermula dari sini. Sini, sini. So size dia pergi sini, pergi sini, pergi sini. Okey, graf cos positif. Cos positif naik ke atas. Cos atas, bawah, atas, bawah. Okey. So kita pun buat. Kita buat 2 putaran kan? Nampak ni 2 putaran. 2 putaran. So tengok dia jadi tak. Okey. Tak ikut titik saya. Okey, itu 1 putaran. Okey. Ini 2 putaran. Then graf cos negatif kita buang. Okey, lepas tu kita akan letakkan kosong sini 2 pi. Okey, sebab dia 2 memang untuk 2 pi. Ini kosong, ini 2 pi bermakna kat sini adalah pi. Adakah awak jawab soalan ini betul? Adakah soalan ini betul? Betul tak agak-agak? Salah. Salah. Kenapa? Sebab dia macam tak equivalent je cikgu. Bukan. Apa dia lagi? 3 pi. Ya, soalan nak sampai 3 pi. 3 pi. Kan? Soalan nak sampai 3 pi. Kita jawab sampai 2 pi. Yes. Ada kurang 1 lagi. Maksudnya kita tambah je lah. Okay. Tambah je. Dah. Nampak? Jadi tak payah guna tak payah guna jadual, tak payah nak tekan-tekan kalkulator lambat. Saya dulu masa saya mengajar baru posting lah kan. Saya memang guna jadual, kira aduh stresnya nak tekan-tekan kalkulator kan. Jadi bila saya dah guna cara ni, saya tetap mengatakan cari ini mudah. Sebab ada je kadang-kadang cikgu-cikgu yang nak guna, saya kata tak apa, tak kisah pun. Kan kalau dia nak ajar murid dia guna cara tu, terpulang lah. Macam tu. Sebab saya sebenarnya dulu masa saya baru-baru mengajar 3 tahun, 4 tahun, saya memang pergi belajar. Bukan macam mana? Pergi belajar nak ajar murid macam mana? Saya tahu nak jawab. Tapi aku nak bagi budak faham ni macam mana? Lah aku je yang faham. Budak tak faham-faham. Kan? Jadi saya pergi tahu. Saya ikut ada cikgu tu buat. Dia buat bengkel. Saya pergi ikut dia buat. Sebab saya nak, kalau saya nampak benda tu memudahkan pelajar saya ikutlah. Kalau tak, saya tak ikutlah. Macam tu lah. Jadi yang ini saya nampak memang okey. Dan dia ada tajuk integration tu yang hari tu. Sebab pelajar saya biasanya dia nak tentukan paksi mana kita nak pilih untuk area. Tu pun best. Saya guna juga kaedah yang cikgu tu ajar lah. Okay, so macam ni. So bagi saya lah, dia lebih mudah. Sebab awak tengok A untuk maksimum, minimum. B dia untuk you punya number of cycle for 2 pi. Then baru tengok soalan. Soalan nak 2 pi, selamat. Tak payah buat apa-apa. Soalan nak pi je, padam. Soalan nak 3 pi, tambah. Soalan nak 1,5 pi, dah nampak dah. Ini pi, ini 2 pi, 1,5 di sini. Yang lain padam. Okey, macam saya kata tadi, dalam peperiksaan tak padam pun tak apa, tapi awak akan rugi. Sebab soalan terakhir nanti awak akan salah biasanya. Okey, kat mana markah diberikan? Okey, tengok. Yang pertama, pemeriksa akan tengok bentuk graf. Apa maksud bentuk? Okey, you tengok, ni cos. Cos ni paling suka keluar soalan. Sebab cos ni paling suka budak akan salah. Macam saya kata tadilah, kenapa saya tadi buat daripada kawasan negatif? Sebab saya tak nak pelajar saya tersilap markah dekat sini, hilang markah dekat sini. Okey, sebab bila pelajar terlampau berhati-hati macam saya kata awal-awal kelas tadi, dia akan buat macam ni. So pemeriksa akan cantum. Kalau dia tajam, habis. Sebab saya pernah mengalami benda ni. Saya tengok macam, okeylah dapat. Nasib budak tu tak baik, kertas dia tu ketua pemeriksa ambil. Bila ketua pemeriksa ambil, ketua tu pun cakap, tak boleh ni. Sebab kalau kita cantum ni, dia jadi tajam. So itu bukan graf cos. Kesian.
Jadi kalau kamu dah memang asal tadi, kamu dah buat dari sini, pemeriksa cantum tak ada argument apa-apa. Memang betul kamu punya graf. Macam tu. Tapi make sure padam balik mana yang awak dah buat tu sebab soalan nak sampai dari kosong. Padam. Macam tu. Okay. So graf markah pertama dia akan tengok shape graf dia. Sin macam mana, cos ke apa tu, itu markah yang pertama. Markah kedua pemeriksa akan bagi adalah dia akan tengok dia punya number of cycle. Okay, number of cycle untuk range yang diberi. Macam ni kan dia nak 3/2. So betul dia buat 1.5. Yang ini dia nak 3 pi. Betul kita dapat 3 cycle. So you dapat markah satu lagi. Okay, then satu lagi you akan tengok dia punya maximum and minimum. Maximum and minimum dia. Okay, maksud saya tadi dia punya number of cycle dengan range dia betul lah. So maksimum minimum betul satu markah. Itulah 3 markah yang kamu akan dapat. Okay, 3 markah. Jadi kosong dengan 3 pi, kosong dengan 3/2 pi wajib ditunjukkan. Pi ni kalau dia nak kosong dengan 3 pi dengan 2 pi tak payah tulis pun tak apa. Dia nak yang kosong 3 pi. Kosong 3/2 pi. Yang lain tak payah pun tak apa. Tak ada masalah. Faham? Boleh? Cikgu nak tanya pula cikgu. Tanya. Ya. Last cikgu, cikgu saya Tak apa. Tak apa tanya. Saya suka pelajar tanya. Lepas tu kau tanya aku tak dapat jawab. Kau seronok betul masa tu. Okey, apa dia? Ni cikgu kan yang cos yang 2x tu cikgu merangkumi apa cikgu? Saya Ni. kan cos y equals to cos 2x tu, yang 2x tu merangkumi apa cikgu? Yang tu. Dia punya number of cycle dia. Ni number of cycle dia 2 untuk 2 pi. Tapi soalan sampai 3 pi. That's why saya tambah. Kalau macam tu cikgu tak payah tengok kan cikgu 2x tu sana cikgu. Boleh je kan macam lompat je tengok yang 3 pi tepi tu. Tapi kalau lah dekat sini ni memang 2. Dia ada soalan macam ni tadi kan awak tengok. Kalau awak kata nak lompat tengok sini kan awak akan buat 1/2 kan. Ini 1/1 kan. 1/2 secara kebetulan ini memang betul 1/2. Sebab kat sini 2. Tapi kalau nilai dia kat sini 1, dia tak akan jadi 1/2. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok. Okay, kita cuba satu soalan. Okey, Sat. Tak boleh Okey, tak apa, saya buka kat page yang baru. Saya memang tak boleh nak gunakan OneNote. OneNote dia memang ganggu betul. Tu yang saya tak apalah gunalah Word. Sekarang memang pun ada cikgu guna macam-macam apps tapi sebab saya kata saya memerlukan pengiraan, nak conteng-conteng. Kalau cikgu yang kalau setakat baca je boleh guna PowerPoint, cantik-cantik, bling sana bling sini kan. Saya nak guna tu juga tapi tak boleh, Mac tak boleh. Nak conteng-conteng. Okey, tengok contoh soalan saya. Y sama dengan 2 sin X. Okey, sin X. Soalan saya dekat sini. Sini saya akan buat untuk contoh 3 pi. Contoh 3 pi. Okey, saya pun buat. Kosong. 2, -2. Okey, dah cantik dah. A dia berapa? A dia pula. B dia berapa kat sini? Apa nombor dia kat sini? B dia 1 je. Yes, 1. Means you buat berapa putaran? Berapa cycle? Means dia macam half je. No. Dia satu. Satu lah. Kan? Satu kan? Okey, 1 positif. 1 kan? 2 pi. 2 pi, sini pi. Betul? So jadi 1/2 lagi cikgu kan? Yes. Sebab tu tak boleh ikut yang macam kamu kata tengok sini je tadi. Bagus. Kan? Maksudnya tadi kan kawan cakap kalau tengok yang ini, kalau awak tengok soalan ni tadi, apa yang dia masukkan tadi, kan ini 3, kan dekat range ni 3, kita buat 3, kan? Okey, kemudian dekat range ni 1.5, kita pun buat 1.5. Jadi dia kata, cikgu, kenapa tak tengok ni je?
Soalan ini secara kebetulan. Sebab B dia 2. B dia 2 means untuk 2 pi ada 2 putaran. Jadi saya kata tak boleh. Jadi saya buktikan bahawa tak boleh. Kenapa? Tengok soalan yang ini. Soalan ini A dia 2. So maksimum 2, minimum 2. B dia 1. 1 means 1 ni untuk 2 pi. Saya pun buatlah 1 cycle 2 pi. Tapi soalan nak 3 pi. Bermakna saya kena sekali lagi di sini 3 pi saya. Bermakna saya ada 1.5 cycle. Tapi kat sini 3. Jadi sebab tu kita tak boleh ikut dekat dia punya range. Walau macam mana you tengok dekat you punya B. B tu untuk 2 pi. Faham? Okey tak? Macam mana boleh dapat tupai macam tu? Tak. Oh yang Ni sebab saya kata sebab saya tak guna formula. Saya guna kaedah ni. Maksudnya, okey contoh soalan saya y equals to 3 cos 4x. Contoh 4x. Bermakna 0x 2 pi. Maksudnya saya akan buat atas 3, bawah negatif 3. So saya buat 4. 4 cos positif kan? So 1 2, 3, 4. Ni teruskan. Ini 2 pi. Saya memang buat untuk 2 pi. So kalau itu kosong, itu 2 pi. Bermakna pi kita kat mana? Ini saya punya pi. Tengah-tengah dia. Faham? Okey tak? faham. Jadi awak tengok tu. Jadi siapa yang belum belajar lagi, okey, awak dah faham ni, fahamkan betul-betul. Tapi siapa yang dah belajar, kalau cikgu awak guna jadual, kamu rasa boleh lebih okey guna jadual, tak kisah. Sebab saya memang tak ajar dah guna jadual tu. Jadual tu nak tekan kalkulator semua. Sebab jadual tu dia kalau plot. Tapi kalau macam cikgu tu dia dah biasa guna jadual. So bagi dia jadual itu lebih mudah. Tapi saya tak, sebab bagi saya awak nak tekan kalkulator semua tu pun mengambil masa. Sebab soalan dia sketch. Lakar saja. Boleh? Okey, itu untuk graf sin dengan graf cos. So kita tambah satu lagi untuk graf tangent. Ada apa soalan? Ada apa soalan tak setakat ni? Okey Okey. Oh, sorry. Okey, tangent ni dia sebenarnya jarang keluar. Kenapa soalan tangent jarang keluar? Sebab tangent ni memang senang untuk dapat markah. Kenapa saya kata senang dapat markah? Pelajar memang, semua orang tahulah graf sin dengan cos, biasa pelajar akan tersilap. Soalan tanya sin, dia buat cos. Soalan tanya cos, dia buat sin. Macam tu. Tangent ni sebab dia lain daripada yang lain. Memang orang semua tahulah graf tangent tu macam mana. Jadi shape untuk tangent paling mudah untuk dapat markah. Okey, contoh soalan saya. Sorry. Kenapa tak boleh masuk? Tak guna. Okey. Y equals to berapa? 3 tangent 2x. 0 x 2 pi. Okey. Saya tak nak buat 2x lah. Saya buat x dulu. Okey. Saya buat x dulu. Tak padam. Okey. Soalan saya begitu. Jadi awak tengok. Graf dia tangent. Tangent dia macam cos. Dia macam cos. Di mana awak tengok dekat sini, ni saya buat garis. Dia akan ada garis putus-putus di sini. Macam tadi siapa cakap tu, dia kata bermula dengan half lah. Yes, half. Okay, then sini. Then sini. Okay. Ini garis putus-putus macam tak putus dah pula saya punya garis. Okey, garis putus-putus. Okey. Jadi kita tengok 3. Sama juga 0, 1, 2, 3. Letak 3.
kosong, 1, 2, negatif 3. Okey. Graf tangent. Tangent positif bermula dari atas. So, saya akan buat dari atas. Macam tu. Sini kita letak titik. Graf tangent. You tengok ni nombornya 1. Bila nombor 1, dia akan gerak atas. Atas, bawah, atas, bawah. Itu dia. Then sini 2 pi. Kalau situ kosong, situ 2 pi, bermakna di sini awak punya pi. Boleh? Okey? Boleh cikgu. Okey, kalau soalan kata contoh kat sini, contoh kat sini 3/2. 3/2. 3/2 maksudnya kita nak buat untuk 2 pi. Jadi 3/2 maksudnya 1/2 putaran. 1/2 putaran. Jadi kalau awak tengok apa yang kita ada sekarang baru 1, belum ada, bukan 1/2. Jadi saya buat lagi 1/2, so kat atas, kat bawah. Ini 2 pi saya. Sebab saya dah kata dah, B awak ni untuk 2 pi. B memang untuk 2 pi. Okey. So, tengok ini kosong, ini 2 pi. Macam tu. Faham? Boleh? Y sama dengan negatif 4 tangent 2x kosong x sampai pi. Okey, buat. Okey. Garis putus-putus. Garis putus-putus. Guna pembaris ya. Guna pembaris. Sebenarnya kan kalau ikut kaedah mengajar, dia salah tau. Saya cakap guna pembaris ya. Guna pembaris tapi saya tak guna pembaris. Salah. Nanti pelajar akan teringat, cikgu tak guna pembaris. Tapi saya dekat words ni susah nak keluarkan pembaris. Kalau saya guna PowerPoint, dia ada pembaris. Jadi awak nanti guna pembaris. So dia 4. Nampak 4? Contohlah 4. Saya tak nak guna 4 baris. Saya nak letak sini 4, sini kosong, saya letak negatif 4. Boleh. Sebab dia memudahkan kamu. Janji dia mudah aje. Kenapa tak nak 4? Besar sangat atas. Tak nak. Okey, kedekut kan. Tak ada tinggi sangat. Tak ada masalah. Boleh. Okey. Tapi kalau 4 biasanya tak apa. Kita boleh je soalan tu kalau sampai 4 baris. Lagi-lagi graf tangent. Dia bukannya nak ada maksimum minimum. Okey, so 4. Kat mana 4? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Negatif 4. Okey. Jadi, awak nampak kita nak buat berapa cycle? 2. 2. Positif ke negatif graf kita? Negatif. Negatif. So, kita ke bawah. Okey, bawah, atas, bawah, atas. Ini baru 1. Kita nak buat 2. Teruskan lagi perjalanan. Ini sebab saya tak tengok skala tau. Saya tak tengok range tu. Jadi saya buat yang itu dulu. Okey, then bawah, atas, bawah, atas. Okey, kira atas ada 4, bawah ada 4. Okey, sini 2 pi. Okey. Lepas tu tengok-tengok lah sampai pi je. Pi kat mana? Dekat sini. Jadi sebenarnya perlu dipadam. Jadi sebab tu tadi saya ajar kamu. Okey, padam. Sebab tu tadi saya ada ajar kamu pada awal-awal. Saya kata 2. 2 untuk 2 pi. Soalan nak pi. Bermakna buat 1 cycle saja. Tapi kalau awak buat lebih pun tak ada masalah. Awak padam. Faham? Boleh? Cikgu. Ya. Nak tanya? Okey, Ya, tak ya. baik. Okey, Bagi tanya. Haikal tanya dulu. Okey. Okay. Setiap kali putus tu kena tulis darjah Tak payah. Tak Oh, payah. okey. Dia yang garis putus-putus tak payah. Dia yang penting dekat ni yang kosong dengan last saja. Ikut you punya range. Yang lain-lain tak Okey, payah. Yang lain tak payah. Kalau dia ada kosong dengan 2 pi, you boleh ambil pi. Pi you boleh letakkan. Kalau tak nak letak pun tak apa sebab dia nak kosong dengan yang penting dia ikut range pada soalan. Ya. Lagi soalan? Okey cikgu, cikgu saya nak tanya cikgu boleh? Tanya. Yang kan yang plot pi tu kan cikgu, yang plot pi atas graf paksi X tu kan cikgu. Macam mana nak tentukan cikgu dia punya tu? Mana yang mana?
Ni yang part ni kan yang ini. Ha. Okey, tadi kan kita buat, kan saya buat tadi 2 cycle. 2 cycle maksudnya ni. Okey. Ini kan tadi, maksudnya atas ada 1, 2, 3, 4 orang. So ini kan 2 pi kan? Kenapa 2 pi? Sebab saya dah kata soalan saya ni, ini B kan? Kan dia y equals to A sin bx atau cos atau tangent. B saya ni memang untuk 2 pi. Kalau B saya ni, B saya 3/2, 2 pi. B saya 2, 2 pi. Kalau B saya 4, 2 pi. B saya 5, 2 pi. B saya 1, memang 2 pi. Faham? Okey. Saya melukis memang sampai 2 pi sebab saya tak guna formula. Dia sebenarnya kalau guna formula, contoh okey, saya tunjuk awak kalau guna formula yang saya kata tadi. Okey, formula saya nak kira dia punya number of cycle dia dekat mana, you akan guna yang ini. Tengok. Formula tengok ini 4 kan? Ini 4 kan? So saya akan buat 360 bahagi dengan 4. So saya dapat 90. 90 tu untuk 1 pi. Satu putaran. Maksudnya kat sinilah 90. Macam tu. Soalan itu kalau guna formula. Okey, contoh kan. Ini 2 kan, ini 2 kan kat atas. So saya buat 360 saya bahagi B. B saya 2. Ialah 180. Nampak tak? One cycle saya pada 180. Tapi itu mengira formula itu untuk mengira one cycle dia dekat mana. Tapi kalau soalan tu mungkin lebih, kenalah tambah lagi. Jadi saya tak menggunakan formula itu. Saya gunakan apa-apa B memang untuk 2 pi. Faham? Boleh Jadi lepas tu kalau macam ni tadi kan kita dah buat banyak-banyak, kita dah buat 2 pi. Kat mana pi? Kita kira lah. Kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4. Atas ada 4, bawah ada 4. So maksudnya atas 2, bawah 2. Kat mana? Kat tengah-tengah dia sini. Itulah pi kita. Boleh? Okey. Okey. Tak apa, tanya. Kalau awak tak tanya, saya pun tak tahu yang awak tu faham ke tidak. Macam tu. Okey, sekejap saya nak tekan kalkulator nilai ni jap. 3/2. Kakak, kalkulator jap kakak. Wih, makanan. 3. Sekejap Okey, awak tengok sini 2 pi. Bermakna pi saya kat mana? Dekat sini kan? Dekat garis putus-putus. Betul tak? Betul tak? Betul. Okey, jadi cuba kita masukkan dekat persamaan ini. Tekan kalkulator. 3 tangent 3/2 pi kita 90. Dapat berapa? Dah kakak. Dapat apa? Cikgu. Ya. Dapat 7.07 Sekejap Mana kalkulator saya? Tangent 3/2 pi kan tadi kan? Pi saya 180, betul? 3/2 darab 180 sama dengan tangent answer. Make error. Nampak? Make error darab kan dia 3 tangent. Make error darab 3, make error lah juga. Faham tak? Tak faham Awak tengok. Ni. Tengok sini. Nilai ni 3. Okey. Okey kan. Ni. Okey ni awak tekan. 3/2 darab dengan pi adalah 180. So 3/2 darab 180. Kita nak tahu sudut ni dulu. Kan jadi 3/2. Awak darab 180. Okey, sama dengan.
Awak dapat 270. Maksudnya kita akan buat 3 tangent 270. Jadi ni 270, saya ambil tangent 270 iaitu tangent answer lah. Dapat make error. Make error darab 3. Dapat apa? Make error lah. Macam mana Haikal dapat apa tadi? Dapat tak? Semua orang dapat? Okey. Semua orang dapat make error? Dapat. Saya tekan semua terus tadi. Okey, tekan semua tu sebenarnya mungkin masa tekan per kat sini ada tersilap. Okey. Okey. Orang lain okey? Boleh tak? Hello? Semua okey? Cikgu. Ya. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada? Tak ada Okey. Cikgu. Ya. Cikgu kalau tak label yang macam Pi. yang sepatutnya amplitude untuk tan tu tak apa ke? Amplitude dia yang nilai-nilai kat semua ni tak payah, tak ada markah pun. Kalau kau tanda lepas tu salah lagilah tak dapat markah. Dia yang wajib kau ikut ni, kosong dengan last. Yang lain tak payah. Yang lain sunat je. Buat dapat pahala, tak buat tak dapat. Jadi kalau kau buat salah lagi tak boleh. Jadi apa bidah. Okey ke. Betul tak? Entahlah hukum. Anak saya ketahui pula. Okey. Maksudnya yang penting kosong dengan last. Kosong awak tak letak nanti takut jadi kosong pula markah awak. Okey, jadi kena letaklah. Awak ikut yang saya wajibkan. Yang saya wajibkan first and last. Sebab tadi markah yang saya bagi 3, markah diberi shape, bentuk. Yang kedua range dia. Range first and last jawapan. And amplitude dia. Maximum and minimum. 3 tu je. Jadi yang lain tu tak payah. Sebenarnya dalam buku, kalau ikut yang guna jadual, ni titik garis amplitude ni ada sudut kan? Dia ada letak kan? Jadi tu tak wajib. Kalau yang orang guna jadual, dia memang akan ada lah ni semua sebabnya dia memang akan dia kira. Jadi yang ini tak perlu. Boleh? Okey, dia bukan sekadar itu. Kita patah balik pada graf kita yang dah buat lagi tadi. Okey, ni graf kita. Soalan akan ada, tengok. Soalan akan ada begini. Sekejap saya nak guna warna people. Okey. Contoh, saya letak modulus. Apa yang kamu faham pasal modulus? Apa dia? Siapa faham? Apa maksud modulus tu? Hello? Value negatif semua dia jadi positif. Yes, betul. Jadi awak ambil, maksudnya gambar yang kat bawah ni semua naik atas. Semua naik ke atas. Dalam buku yang bawah dia jadi garis putus-putus. Awak tak payah buat garis putus-putus. Soalan nak jawapan yang sebenar. Dia tak nak pun tahu dari mana tadi. Garis putus-putus tak payah. Jadi awak terus padam. Tapi ni saya takut saya padam, dia terpadam semua. Okey tak? Alhamdulillah. Okey, good. Ini alhamdulillah. Itulah graf kita. Okey. Berhati-hati di sini. Kalau tadi macam saya kata, kalau awak buat graf awak tu dah macam botol, dia akan bercantum dekat sini ni. Dia tak nak bercantum, dia mesti macam tu, dia ada ruang. Macam tu. Dia mesti tajam. Ini mesti tajam sebab dia reflect, dia pantulan. Faham? Boleh? Faham bro. Okey, itu dia pantulkan. Okey, yang lain semua samalah. Mana dia? Kita tengok graf this one. Ini graf sin. Mana graf cos kita? Ni graf cos kita. Okey, contoh yang ni pun sama. Kalau tiba-tiba soalan dia ada modulus, maksudnya bawah naikkan ke atas, naikkan ke atas, naikkan ke atas. Yang bawah kita padam. Bawah padam. Alamak, terpadam semua. Okey. Jadi sebab ini saya guna ni kan, nanti awak punya takkanlah terpadam semua, tekan satu tu dia graf awak. Boleh? Okey? So itu dia.
Boleh? Tangent pun sama. Tangent, kita tengok juga tangent. Mana graf tangent kita? Okey. So, kita naikkan. Reflect. Naikkan atas. Naikkan atas. Jadi, dia tajam tau kat sini. Ini kat bawah naik ke atas. Naik ke atas. Semua naik ke atas. Yang bawah semua padam. Okey. Soalan ada keluar. Dia dah modulus. Dia negatifkan pula. Apa maksud modulus negatif? Awak turunkan balik ke bawah. Jadi kalau awak nampak dia modulus negatif, tak payahlah bawa naik. Terus turunkan bawah siap-siap. Sebab maksudnya graf itu dia negatif kepada modulus. So you akan dapat jawapannya graf akan berada di bawah. Faham? Faham tak maksud saya? Dia ada soalan macam ni tau. Y equals to negative. 2 sin X contohnya. Modulus means graf kamu semua di atas. Tapi kalau negatif kepada di atas maksudnya dia akan turun ke bawah. Contoh tadi ni kan. Kalau dia kata negatif, saya letak negatif kat luar ni. Contohnya kat luar ni negatif. So grafnya maksudnya kita akan turunkan bawah. Jadi sebenarnya bila awak nampak dia negatif modulus, yang kat bawah tadi tak payah padam lah. Awak turunkan je lah yang atas ke bawah macam tu. Faham? Boleh? Boleh. Okey. Kita tengok seterusnya. Sekiranya. Okey, ni dah comot. Saya kena buat kertas baru. Okey, ni bentuk yang terakhir. Yang cantik sangat. Dan soalan memang sukalah keluar yang macam ini. Alamak, sekejap. Okey, contoh soalan saya apa? Y sama dengan 2 sin X modulus tambah 1. Okey, tengok saya buat. Okey. 0, 2 ke atas, negatif 2 ke bawah. Okey, sin. Okey, soalan dia X sampai ke 2 pi. Soalan sampai 2 pi. Oh, cantik. B dia 1. Maksudnya kita buat 1 putaran sahaja. Terus 2 pi. Faham? Okey, belum habis. Sebab apa? Soalan kata modulus. Bila modulus, saya nak naikkan. Okey, padam. Yang bawah saya padam. Cantik. Belum habis. Kenapa? Soalan kata kena tambah 1. Tambah 1. Jangan padam graf yang awak buat tu dah cantik. Tambah 1. So, awak tambah kat sini. 2 tambah 1. 3. Stop. 2 tambah 1, 3. 0 tambah 1. Padam. 0 tambah 1, 1. Tadi negatif, bawah tadi negatif 2 kan? Negatif 2 tambah 1, negatif 1. So, 0 kat mana? 0 akan turun 1 baris. Turun betul-betul. Sini 2 pi. Sini awak punya 0. Dan awak padam yang tak nak. Itu graf awak. Boleh? Nampak? Okey. Ada soalan? Dia memang macam tu. Kamu akan jumpa macam-macam bentuk. Jangan terkejut. Graf tergantung ke atas. Graf tu macam gunung ganang. Ada kecil, nanti tinggi. Macam tu. Cikgu, so maksudnya kalau dia macam dia turun sikit, maksudnya kalau dia punya 0 naik 1 baris, kira negatif 1 lah, tolak 1 lah. Yes. Tapi nanti ramai pelajar, dia pergi buat macam ni tau. Dia ubah lagi turunkan bawah ni. Nanti ada pelajar, dia pergi ubah yang ini pula. Dia kata, ish kenapa ni? Dia pergi turunkan macam ni. Jangan. Faham? Jangan ubah. Saya kata jangan ubah graf. Graf tu dah cantik dah sangat. Kau ingat senang nak buat tu. Faham? Okey? Saya bagi lagi soalan. Soalan saya, Y sama dengan kadang-kadang dia akan buat terbalik tau. Maksud ya? Tadi dah dapat 3 tu. Tambah 1, 2 tambah 1 ke?
Ya. Tadi kan 2. Kita tambah 1. Kan tadi atasnya 2. Maksimum dia 2. Tambah 1, 3 lah. Tadi minimum dia negatif 2. Tambah 1, negatif 1. Okey. Soalan negatif 1 tu? Tadi kan bawah negatif 2. Atas 2, bawah negatif 2. Negatif 2 tambah 1. Negatif 1 lah. Okay. Okay. Sebab tu sangat pentingnya skala kita ni. Skala tu maksudnya satu baris, satu unit. Jadi awak nak turunkan tu senang. Faham? Okay. Next soalan saya. 1 tolak. Saya buat negatif 3. Saya guna cos pula lah. Cos. Saya buat X. Tolak 1. Okey. So saya pun buat graf. Saya buat graf. 3. 1, 2, 3, kosong. 1, 2, 3, negatif 3. Okey. Graf kita negatif. Kita punya graf cos. Graf cos dari sini. Sini. Okey. Tak apa, terbesar nanti kalau masa kita lukis tu kita boleh adjust balik. Okey, kita tengok graf kita graf cos. Graf cos berapa putaran? Soalan pun sampai 2 pi lah. Saya buat guna sampai 2 pi. So berapa cycle kat situ? 1. Sebab B kita 1. So kita pun buat. Okey. Okey, jap. Saya kena padam ni. Nanti kalau tak, bila saya padam, dia akan... Okey, jap Okey. So, saya akan padam yang sebelah sini. Okey, ini saya punya one cycle. 3. Negatif 3. Sebab soalan kata graf dia graf negatif. Negatif 3 cos X. Negatif 3. Jadi atas 3, bawah negatif 3. One cycle, then this one is your 2 pi. Okey, 2 pi. Dan kita tengok soalan memang sampai 2 pi. Cantik. Dah. Okey. Lepas tu kita tengok dia ada modulus. Ada modulus means yang kat bawah kita naikkan. Kemudian kita padam yang bawah. Okey? Tadi kan tambah 1 kan? Sekarang awak tengok ni dia kata tolak 1. Awak tengok dia tolak 1. Saya guna warna merah. Ni kan dia tolak 1. 3 tolak 1, 2. 0 tolak 1, negatif 1. Negatif 3 tolak 1, negatif 4. Awak nampak saya tak sentuh pun graf yang saya dah lukis. Kalau situ negatif 1 bermakna 0 ke atas ke bawah? Ni negatif 1, 0 ke atas. Ya. So 0 kita pergi sini. So paksi X kita akan naik ke atas. So 2 pi ni naik tegak. Naik 2 pi. Jadi paksi X kita yang asal kita akan padam. Itulah graf kita. Boleh? Boleh. Okey. Boleh ke? Okey, tengok seterusnya. Kita tengok soalan saya. Y sama dengan negatif 2 sin X tambah 1 baru modulus. Tambah 1 baru modulus. Saya buat sampai 2 pi juga ya. Okey. Okeylah tak apa. Kali ni saya tukar-tukar. Saya ambil range dia daripada 0. X saya nak sampai 3 pi. 3 pi. So saya pun buat 2. Okey, saya letak sini 2. Sini negatif 2, sini 0. Okey. So tengok sini dia nak 1. 1, you tengok B dia 1 kan? Okey, kita pun buat satu putaran lah. Graf sin negatif. Negatif sin tau. So saya buat ke bawah dulu. Satu putaran. Besarnya silap, sorry. Okey, nak senang saya tukar soalan ni. Jadi 3. Penat kau aku nak lukis. So saya padamlah sini 3.
Sini negatif 3. Okey, boleh? Sebab nak lukis graf tu bukan senang. Okey, saya tukar soalan. Awak nanti periksa jangan tukar soalan. Saya tak apa tukar soalan. Okey, dah sampai situ. Ini adalah berapa pai ni? Kat ujung ni berapa pai? Oh yang ni dia 2. 2 pai. Tetap 2 pai. So ini kosong, ini 2 pai, kat sini 2 pai. Tengok soalan nak 3 pai. Bermakna kita Nak lagi satu half Yes, betul. Sini 3 pai. Okey, cantik. Belum cantik. Dia kata tambah 1. 3 tambah 1, 4. Kosong tambah 1, 1. Negatif 3 tambah 1, negatif 2. Kosong kat mana? Dia kira dia kena turun 2 baris. Kenapa Dia dia naik 2 baris. Tak, kosongnya kat mana? Ini 1. Kosong dekat. Ini kan, ni pasti X. Pasti X tadi kosong. Kosong dah jadi 1. So kosong kat mana? Bawah. Kosong di kat bawah-bawah. Yes. Itu kosong. So sini kosong. Pai ni hati-hati. Ramai pelajar pergi letak pai tu dekat sini. Bukan pai ni. Tak nak pai pun tak apa. 1 je letak sini 3 pai. Tapi kalau dah ada, letaklah pai. 2 pai kat mana? Turun sini. Sini 2 pai. Okey, tak nak pun tak apa. Dia yang wajib kosong dengan 3 pai je. Padam. Okey, dah. Dah ke? Dah ke belum? Gagak dah belum? Belum. Kenapa? Modelless. Okey, naik berapa ni? Ini kat bawah 2. So kita naikkan 2. Bawah 2 kita naikkan 2. So kita akan padam yang bawah. Tapi kalau saya padam nanti akan ada benda yang terpadam. Tapi tak apalah, saya tunjuk dulu padam. Padam dan awak cantumkan balik lah. Kalau kat periksa tak adalah jadi macam ni. Itu graf awak. Jadi dia memang jadi macam-macam bentuk graf tu. Jangan kata, ni tak sama lah, samakanlah. Tak boleh. Salah. Biarkan. Apa-apa graf yang kamu nampak tu. Jadilah begitu. Boleh? Boleh. Okey tak? Okey, cikgu. Okey, kita cuba tengok soalan. Okey, tak apa. Hari ni kita lewat sikit. Tak apa. Okey, tengok sini. Ni. Saya nak terus. Ni semua ni tak payahlah, senang. Kita tengok soalan ini. Tadi tambah 1 je kan. Kali ni tambah 2. Okey, buat soalan nombor 4 dan nombor 6. 4 dan 6. Okey. Kalau dia buat 720, maksudnya dia 4 pai lah. Tak apa, awak cuba buat dulu. Saya nak awak buat pada kertas bergaris tau. Supaya awak senang betul-betul buat macam betul-betul nak periksa. Lepas tu tunjuk kat saya nak tengok. Nanti saya akan tengok, nampaklah gambar cantik-cantik graf tu. Okey tahu, buat hantar dekat saya. Nombor 4 dan 6. Alhamdulillah.
Siapa dah siap boleh hantar kat saya? Cikgu. Ya. Kan yang nombor 4 tu kan cikgu. Mhm. Yang nombor 4 tu kan dia ada yang 2 tu kan cikgu. 2 dekat depan ni. Okey. 2 yang kat depan tu untuk tu kan cikgu, nak determine kosong dekat mana Dia ni sebenarnya awak susun macam ni. Ni saya tunggu korang tanya ni. Awak susun macam ni baru awak akan lebih faham. Maksudnya buat dulu baru tambah 2. Okey. So bila tambah 2 So dia baris, bergerak. Paksi Y-nya bergerak. Nilai-nilai kat paksi Y akan berubah. Kan? dia bergerak ke atas kan cikgu? Yes. Okey. Kosong akan jadi 2, maksudnya dia punya paksi Y, paksi X ni akan turun lah ke bawah, kan? Ya betul cikgu. Okey. Okay, good. Ada yang dah hantar. Sekejap buku saya jatuh. Okay, Danish. Yes, cantik Danish. Okay, good. Betul. Cantik. Tapi kan kalau peksa tu Danish, yang bawah tu kan, betulkan sikit kan, dia macam terplay out sikit kan. 2 atas tu cantik lah. Kan? Okey cikgu. Okay. Okay. Okay Alicia, cantik. Okay, lagi? Siapa dah boleh hantar? Okay, Idlan. Cantik sangat. Sangat cantik. Okay, cantik. Good. Bagus. Alhamdulillah. Bagus. Bagus. Betul, Idlan? Okay, Salsabila. Yes, cantik. Cantik. Okay, good. Betul. Jap.
Satu. Okey, dalam betul. Salsabila punya nombor 6 tu saya rasa silap. Sekejap saya tengok balik. Nombor 6 silap tu Salsabila. Salsabila tengok apa? Nombor 6 ni kan dia nak berapa cycle? Nombor 6 ni berapa cycle? Ke mic dia tak okey kot? Okay, Salsabila tersilap tu. Sebab nombor 6 ni dia nak satu je. Satu cycle untuk 2 pi. Sekarang soalan 4 pi bermakna kita buat 2 cycle. 2 cycle tapi awak buat tak cukup tu. Awak baru buat 1.5. Saya buat 270. Aduh, Mak. Engkau banyak-banyak doa Jangan ternampak macam tu. Ya, yang macam tu maksudnya kena doa banyak-banyak. Kita doa Allah tak tersilapkan apa yang kita tengok kan. Danish, kau tengok tu betul. Berapa cycle tu? Kau buat berapa pi tu? 4 pi. Salah tu Danish. Satu tu untuk berapa pi Danish? Untuk 2. Ya. Lepas tu kau pergi letak 4. Suka tinggal je Okey, saya betulkan sekejap. Betul Salsabila? Betul. Cuma dekat ujung tu letakkan 4 pi. Dah betul dah tu. Cantik. Okay, good. Okay. Ada pelajar saya, dia nak sebabnya bila graf tu dia nak bagi cantik kan, dia guna pembaris, kat ujung dia buat macam tu. Tak boleh tau saya harap awak tak gunalah. Dia buat guna pembaris, lepas tu dia buat macam tu. Pembaris akan nampak. Okey, boleh? Boleh tak? Orang lain okey? Siapa yang belum siap? Sebabnya tak semua orang hantar lagi kat saya ni. Saya nak tengok. Okey, orang lain awak boleh cuba soalan nombor 7. Nombor 7. Korang ada soalan kan sebenarnya? Okey, saya turunkan nombor 7. Buat nombor 7. Yes. Nombor 7 dan 7 dululah.
Okey. Sekejap ya. Ni nombor Sherziat Shirley Zeti nama awak ni Awak punya ni graf dia nombor 3, awak buat nombor 3. Okey tak apa, dia extra buat. Soalan ni dia nak graf negatif, awak buat graf positif tu. Kan? Soalan dia awak tengok bila soalan dia buat 1 tolak 2 sin 2x. Saya nak awak susun dia jadi macam ni. Supaya awak nampak yang graf itu sebenarnya adalah graf negatif. Awak tersilap tu. Nombor 4 awak. Nombor 4 terlebih. Sebab soalan nak 1/2 sahaja. Cycle dia. Kamu buat berapa ni? Awak buat 2 cycle. Kan? Nampak Okay. Okey. Sebab tu saya suruh awak hantar. dah hantar-hantar cakap belum modulus. Hati-hati tak? Kalau dah modulus tu betul lah tu insyaAllah Ikal. Teruskan. Oh, Syed hantar. Okey Syed, betul. Yang awak hantar tadi nombor 5 betul. Lagi Syed? Oh, Afika, sorry baru nampak. Afika ni salah ni. Afika tengok soalan kita. Okey, 3 tambah 2. Okey, betul. 5. Kat bawah tu kan dia negatif 3. Negatif 3 tambah 2 jadi negatif 1. Bukan negatif 5. Kan Afika? Afika nampak? Nampak. Lepas tu soalan dia nak 1/2. Awak punya baru berapa tu? 1. Macam mana graf awak tu? Salah tu graf awak tu. Macam ni. Okey, soalan nombor 4 siapa yang tak okey nombor 4. Okey, orang yang okey buat nombor 7 dengan 8 ni. Orang yang tak okey ni tengok nombor 4 ni. Tengok graf dia sin positif. 3. Letak atas 3. Letak bawah negatif 3. Kosong. 3/2. 2 pi. Cantik. Maksudnya kita buat 1/2 putaran. Naik. Turun. Naik. Ini 1/2. Terus letak 2 pi. Lepas tu tambah 2. 3 tambah 2, 5. Kosong tambah 2, 2. Negatif 3 tambah 2, negatif 1. Maksudnya kosong dekat sini. Sini kosong. Turunkan 2 pi. Padam 4cx awak. Boleh? Okey tak Fika? Okey tak?
Cikgu, Ya. saya dah modeliskan. Oh, dah hanya Okey. Cikgu saya dah hantar cikgu. Dah, okey, tengah tengok ni. Hmm. Okey, side. Nombor 7. Nombor 7 salah. Saya nombor 7 salah. Okey, Shirley punya nombor 7 pun salah. Tak apa, sebabnya mungkin awak kalau nampak tu macam pelik sikit tu awak rasa macam okey Aikal punya betul dah. Tapi Aikal pergi tarik tu apa kosong tu kan Pak CX kita kan berubah kan kan? Tapi kenapa dia punya tetap sentuh kat origin point? Sepatutnya tak sentuh. Mesti kau tarik tu. Sekejap Oh, Okey. katanya dia sampai yang atas tu Dia akan tergantung. Oh, okey. Okay. Alright. Cikgu, asal saya salah cikgu yang saya punya cikgu. Sekejap. Okay, Aikal dah nampak awak punya silap. Okay, kau punya side. Mana dia? Kejap saya tengok seorang lagi hantar ni. Okay. Nampaknya masing-masing salah nombor 7. Okay, nombor 7 ni graf dia kelakar sikit sebenarnya jadinya. Okay, saya tunjuk nombor 7 Okay. Tengok nombor 7. Saya dah kata dah, kalau macam ni awak tukar dulu. Soalan tu akan jadi, susun dia jadi Y sama dengan negatif 3 sin 2X tolak 2. Macam tu. Maksudnya kita akan fokus graf tu graf sin dulu. Ada tambah atau tolak tu kita letak kat belakang dulu. Okay, so macam ni kita akan buat graf dia. Naik atas 3, turun bawah negatif 3, kosong. Kita punya B 2. B kita 2 cantik 2 pi. So kita terus buat dia 3 putaran. 2 cycle. Negatif turun bawah. 2 cycle. 1. 2. Ini untuk 2 pi. Okay. Settle dekat sini. Ini adalah negatif 3 sin 2x. Soalan kata tolak 2. 3 tolak 2. Soalannya tolak ke tambah? Tolak kan? 3 tolak 2. So kat sini kalau awak nampak dia betul lah. Dia negatif 3. Atas negatif 3 tolak negatif 3 tolak 2. Asalnya kalau kat atas ni 3. 3 tolak 2 jadi? Nampak tak? Okey. Jadi kan ni dia kata tolak 2. Graf kita ni. So 3 tolak 2 sini jadi 1. 0 tolak 2 jadi negatif 2. Negatif 3 tolak 2 jadi negatif 5. Itu graf kita. Okey, kita dah ubah. Bermakna 0 kita pergi dekat sini. Ini 0 kita. Sini 2 pi. Sini 0. Oh, cikgu saya salah bilangan putaran lah cikgu. Okay, dan modulus awak pun salah tu. Sebab dia dah jadi macam ni baru modulus. Baru modulus kat sini tadi 1. Oh, lama terpadam. Okay, saya buat dekat tempat bergaris lah, senang sikit. Sekejap Sebab nak bagi awak nampak betul-betul. Sebabnya graf dia memang lain macam sikit yang ni. Okay. Saya buat kat bergaris saya isikan ni. Okey, tengok soalan dia Y sama dengan, saya susun balik jadi negatif 2 sin 2x tolak 2. Dia nak sampai ke 2 pi. Okey. Jadi awak tengok saya akan buat graf dia.
Okey, so sini 2 jadi kosong 2. Sini akan 2 ke 3? Oh 3, sorry. Negatif 3. Negatif 3. So saya padam dulu Okey, sini 3, sini akan jadi negatif 3. Okey. Dia nak tu cycle. So saya letak kat sini, saya letak dekat sini. Okey, sampai 2 pi. So saya buat sini teruskan. Okey, grafnya ke bawah. Letak dia punya kat bawah ni atas sebagai penanda dia. Okey. Dia nak tu cycle, gerak lagi. Gerak lagi. Okey, cukup. Ini 2 pi. So Kak Sina punya pi. Okey, sampai sini dah cantik dah. Awak dah menjawab soalan yang ini. Sampai sini awak dah jawab sampai sini. Dia kata tolak 2. So bila kita tolak 2 ke sini awak akan dapat 3 tolak 2 1. 0 tolak 2 negatif 2. Negatif 3 tolak 2 negatif 5. Bermakna kosong di sini. Okey, so Ina punya 2 pi, Ina punya kosong. So kita akan padam kita punya ni. Padam. Dah cantik. Dah siap ke? Belum, sebab dia modulus. Modulus, dia naik 2. Ni, so alamak. Ni. Okey, so dia akan ni naik lagi. So ni nampak dia naik 2. So ini akan pergi sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Naik atas gunung ni. So ini 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Ini naik 2 di sini. So dia akan jadi akan berubah begini. Begini. Bawahnya padam. Padam ni bahayalah kalau saya padam jadi padam semua. Kan sebabnya saya punya ni tadi. So awak tengok graf kita yang sebenarnya hanya berbentuk ini. Maksudnya macam yang gunung kecil tu tak boleh hilangkan. Kena letak ke? Janganlah, itu dekat modular, dia dekat positif. Tak boleh hilangkan. Kalau dia kat bawah baru kita hilangkan. So nampak tak jadilah gunung ganang macam kau buat apa kan gambar kampungku masa kecil-kecil kan. Mesti ada gambar kan. Itu zaman saya lah. Nanti ada pokok, mesti ada gunung. Lepas tu ada petak sawah. Atau zaman saya sekolah dulu saya buat lukisan macam tu lah. Nanti ada matahari. Macam tu. Okay. Jadi awak nampak kat sini saya nak tunjuk kat awak bahawa awak kena hati-hati sebab jangan hafal. Ada orang dia hafal. Oh kalau modulus dulu dia jadi macam ni. Jangan. Bengong kau nak hafal semua. Jadi kau lukis. Ikut je lah. Macam ni kan. Jadi kalau awak tengok. Oh dia. Lepas tu cuma saya nak awak susun. Macam tadi soalannya negatif 2 tolak 3. Kat situ macam awak akan confuse sikit. Jadi awak ambil dulu soalan yang ada sign tu. Ada cos dia tu dulu. Baru awak teruskan. Boleh? Boleh? Okey tak? Okey. Okey, awak kena cuba banyak tau. Soalan dia ada 18 dekat sini. Kalau awak boleh buat dengan cantik 18 ni tak ada masalah. Sebab dia memang pelbagai bentuk soalan ni kalau awak boleh buat. Okey, sebab saya nak habiskan juga yang untuk 6 kalau gambar apa ni? Kalau graf dia bergunung ganang macam ni, markah dia 4 tau. Markah dia 4. Jadi saya nak habiskan juga pada soalan untuk cari dia punya number of solution. Okay, tak apa. So, extra sikit malam ni. Tidur lewat sikit. Okay. Lainlah pula keluar. Saya kan ajar tajuk ni satu lagi nanti yang proof. Buktikan tu. Oh ya, kalau saya budak dapat. Tapi itu kadang-kadang tak semua budak dapat lah. Tapi yang ini saya wajibkan. Budak tu dah nak draw AdMath ke, saya kata kau buat ni mesti kau lulus AdMath. Macam tu lah ibaratnya. Sebab ini soalan tajuk yang nak pancing budak boleh buat. Awak tengok ni macam-macam soalan. Ada 18 soalan. Okey, kita tengok yang ini. Okey, ini sebenarnya kalau dulu silibus lama maths, you ada belajar tajuk graph di mana you buat kuadratik, cubic graph dan you buat garis lurus.
Awak akan cari dia punya titik persilangan antara graf itu dengan garis lurus. Tapi yang ini dia lagi mudah. Dia bukan nak suruh cari titik dia punya point dia, intersection point dia. Dia nak cari number of solution. Number of solution tu sebenarnya kalau maths dulu, contohlah dia buat graf, dia buat graf kuadratik contoh kan, dia buat graf kuadratik macam ni. Lepas tu dia kena wujudkan satu garisan, dia kena baca nilai X yang bersilang di berapa, apa dia. Math bukan baca, dia kira je. Number of solution ataupun bilangan penyelesaian. Apa dia? Kita tengok, dia bersentuh pada 2. Jadi jawapannya 2. Sebab tu tadi saya dah bagi tahu, sekiranya kamu terbuat lebih. Soalan nak sampai 2 pi. Okey, soalan nak sampai 2 pi, awak terbuat sampai 3 pi. Soalan nak sampai pi, awak buat sampai 2 pi. Okey, kemahiran yang sekarang ni yang kita nak buat ni, soalan yang kita nak buat ni, kita akan jumpa satu garis lurus. So contohlah garis lurus tu kita buat, nanti kita dapat macam ni. Ini contoh. Jadi kalau soalan tu sebenarnya cuma sampai pi, awak lukis terlebih. Jadi dia punya bilangan penyelesaian sebenarnya 1, 2, 3, 4. Sebab pi sampai sini. Tapi sebab graf awak dari terlebih, so awak akan tambah ni. Jadi dekat sinilah yang saya kata awak akan hilang 1 markah. Untuk graf, kalau awak terlebih tak ada masalah. Jangan kurang. Lebih tak apa. Tapi bahayanya lebih masa soalan ini. Okay. Saya akan tunjuk kamu untuk soalan ini. Okay. You tengok dekat sini. Okay. Soalan dia kata, okay, lakar graf buat macam biasa. So kalau soalan macam ni, susun dia jadi Y sama dengan sin 2x tambah 1. Buatkan dia macam tu dulu. Okay. So kita akan gunakan substitution method menggunakan kaedah penggantian. Kamu tengok you punya first equation yang ini and your second. Apa yang sama? Yang sama di sini adalah sin 2x. Di sini ada sin 2x. So saya akan ubah sin 2x equals to y minus 1. So persamaan 1 tadi saya dah ubah jadi yang ketiga. Maka persamaan ketiga saya masuk dalam kedua. Apa persamaan kedua? Pi sin 2x. Apa sin 2x? Y tolak 1 sama dengan x per 2 tolak pi. Persamaan garis lurus. Awak mesti ubah dia jadi y. So, you akan dapat pi y minus pi equals to x over 2 minus pi. Okay, pi y equals to x over 2 minus pi plus pi. Habis. Soalan nak y jadi x per 2 pi. Inilah awak punya garis lurus. Okey, kita buat dulu graf kita. Graf kita adalah y sama dengan sin 2x. 2x maksudnya 2 putaran. 2, so 1. Alamak, besar sangat. Jap. Besar sangat tak muat nanti. Okey, so saya akan buat. Dia nak 2 kan? Okey, ini 2 pi. 2 pi, so sini pi, sini kosong. So, kat sini ialah 1, sini ialah negatif 1. Okey, ini graf awak. Okey, ini graf awak. Okey, lepas tu dia kata tambah 1. 1 tambah 1 jadi 2. 0 tambah 1 jadi 1. Negatif 1 tambah 1 jadi 0. So, paksi X-nya akan turun bawah sini. 2 pi turun tegak sini. Pi turun tegak sini. Paksi X kita padamkan. Okey? Dah, settle. Faham tak? Boleh graf ni? Okey? Boleh. Okey, sekarang tugas kita nak buat garis lurus. Garis lurus, ambil X, ambil Y, ambil kosong. Kenapa? Senang ambil kosong. Satu lagi apa? Ambil pi boleh, 2 pi boleh. Saya ambil 2 pi. Saya ambil 2 pi. Kenapa? Suka hati saya. Tak, sebenarnya nak senang. X kosong. Kosong bagi 2 pi, kosong. X 2 pi. 2 pi bagi 2 pi, 1. Itulah maksud saya senang. Jadi kosong, kosong.
2 pi 1. Kat sini tadi kan 2 pi ni 1 awak tadi ni. So 2 pi 1. Ambil pembaris. Zoom. Pembaris tau. Untuk saya tak guna pembaris. Jadi soalan tanya awak tengok kat sini cari bilangan penyelesaian. Find the number of solution. Iaitu bilangan penyelesaian apa? Awak kira dia bersilang dekat berapa? 1, 2, 3. Ini juga termasuk. Sebab ini dia kalau kita teruskan, dia jadi persilangan juga. So kita ada berapa? 1, 2, 3, 4. So tuliskan kat situ bilangan penyelesaian ataupun number of solution. Tulislah sama dengan 4. Ini 3 markah. Mana 3 markah? Persamaan dapat, yang ini dapat, bilangan ini dapat. So dapat 3 markah. 3 markah tambah graf 4 markah, 7 markah. Kan banyak tu. Okey. Boleh tak? Boleh. Macam ni awak tengok kita samakan. Ini cos 2x. Maksudnya persamaannya cos 2x sama dengan negatif y. So akan gantikan 4 cos 2x ni adalah negatif y. So persamaan mesti susun y. Mesti jadi y sama dengan. Boleh? Okey. Boleh. Okey, ada 4 soalan. 18 tadi satu soalan, then buat 4 ni. Tapi kalau 18 tak nak buat yang 4 ni pun okey sebab soalan peperiksaan macam ini. Okey. Boleh? So saya stop dekat sini. Okey, terima kasih meluangkan masa. Berapa dah? Okey, dah 10 suku. Okey, tak apa. Okey, so kita jumpa next class. Minggu depan kalau ikutkan saya nak masuk kinematik kan, tapi sebab trigo saya dah memang agak sukar kalau saya nak habiskan trigo ni dalam masa 2 kelas. Saya boleh habiskan 2 kelas tapi nanti kamu tak berapa faham. Tak best lah kan. Bukannya SPM tu minggu depan. Kalau SPM tu minggu depan saya mesti kena habiskan juga. Faham tak faham nasib kau lah. Tak adalah macam tu. Boleh? So saya stop kat sini. Kita jumpa next class. Ada orang lain yang bye. Okey? Okey? Terima kasih, cikgu. Okey, sama. Okey, bye. Assalamualaikum. Okey.